Resipi raindrop cake ni tengah viral sekarang. Walaupun nama dia cake, tapi sebenarnya dia diperbuat daripada agar-agar. Kalau nak tahu macam mana, jom kita tengok resipi ni. Kalau nak tahu macam mana saya buat resipi ni, jom tengok video ni sampai habis. Bahan-bahan yang kita perlukan sangat-sangat simple, iaitu air, serbuk agar-agar dan juga gula. Untuk agar-agar ni kita tak perlu nak buat terlalu manis sebab agar-agar ni kita nak makan nanti dengan air gula Melaka. Kita masukkan je ketiga-tiga bahan ni kat dalam periuk, lepas tu kacau sikit dan biarkan sampai dia mendidih. Sebenarnya untuk resipi ni lebih elok dan lebih cantik kalau kita pakaikan serbuk jeli. Sebenarnya ada beza antara serbuk agar-agar dengan serbuk jeli. Kalau nak tahu apa beza dia, boleh cuba Google. Dia ada sedikit perbezaan pada tekstur dia. Okay, bila nampak adunan tadi dah mendidih, kita boleh terus angkat. Tak perlu nak masak terlalu lama. Kemudian kita boleh masukkan dalam bekas ataupun jug macam ni supaya mudah untuk kita tuang kat dalam bekas. Okay, untuk membuat agar-agar ni, saya gunakan bekas kuih lompang. Kalau tak ada bekas macam ni, boleh gunakan apa-apa jenis acuan yang bulat ataupun boleh letak dalam cawan yang permukaan bawah dia tu agak bulat sikit. So barulah nanti dia akan jadi bulat cantik macam titisan hujan. Okey, kalau korang ada mold macam ni boleh juga guna. Ini sebenarnya adalah bekas ais untuk membuat ais yang bulat-bulat. Boleh cari bekas ni kat Shopee. Kebetulan memang saya ada bekas ni kat rumah, so saya gunalah untuk buatkan agar-agar ni jadi bulat dan cantik. Bekas ni memang ada sekali dengan dia punya corong tu, so senang kita nak tuang. Bila dah masukkan agar-agar dalam acuan, kita boleh masukkan ke dalam peti dan keraskan. Sementara tu, boleh subscribe dulu YouTube channel kami. Boleh follow kami dekat Facebook, dekat Instagram dan juga TikTok. Lepas tu boleh like, komen dan share semua video-video kami. Okey, yang ni saya saja tambahkan pewarna biru supaya agar-agar ni nampak lebih cantik. Sebenarnya titisan air hujan warna putih. Pandai-pandai je letak warna biru. Okey, ni agar-agar yang dah keras sikit pada permukaan dia. Saya cucuk-cucuk sikit supaya adunan biru dan putih tu akan bercampur. So, nanti dia akan nampak lebih cantik. Cucuk-cucuk macam ni supaya adunan warna biru tu masuk sampai kat dalam. Sebenarnya tak nak buat pun tak apa. Putih je pun dah cukup cantik. Okey, step seterusnya kita perlu menggorengkan kacang tanah tanpa minyak. Sebenarnya resipi asal dia menggunakan kacang soya, tapi biasalah orang-orang Malaysia ni memang sangat kreatif. So sebab ramai orang yang buat menggunakan kacang tanah, so saya pun buatlah guna kacang tanah. Ataupun nak guna kacang badam pun boleh juga. Kemudian kita kisarkan kacang tu sampai dia jadi halus. Tapi sebelum kisar tu, kita perlu buang dia punya kulit dulu. Okey, bila dah halus, kita boleh ketepikan dulu. Okey, akhir sekali kita perlu sediakan dia punya air gula pula. Saya gunakan gula kabung, lepas tu tambah sikit gula putih. Gula putih tu untuk bagi air gula ni jadi lebih likat. Kemudian masukkan 2 ke 3 sudu air. Air tu jangan letak banyak sangat sebab kalau banyak sangat nanti dia terlalu cair pula. Okey, kalau tak nak gunakan gula kabung, boleh juga gunakan gula Melaka ataupun gula merah. Ataupun kalau nak lagi senang, boleh beli ready made syrup yang ada jual kat kedai. So kita masak sampai dia mendidih dan likat macam ni, kemudian boleh angkat. Okey, ni agar-agar tadi yang saya dah buat dah siap dah pun dah keras. Jom kita tengok hasil dia. Inilah hasil dia, agar-agar yang saya letak kat dalam bekas ais tadi. Bentuk dia memang sangat cantik jadi bulat macam ni. Tapi yang satu ni terpecah pula dah. So nak keluarkan agar-agar tu jangan ganas-ganas sangat, nanti dia pecah sebab agar-agar ni memang sangat lembut. Okey, ni pula agar-agar yang saya letak kat dalam acuan kuih lompang tadi. Okey, inilah hasil dia. Sebenarnya agar-agar yang saya buat ni taklah berapa lembut sangat. Original resipi raindrop cake ni sebenarnya sangat-sangat lembut. Sebab sebenarnya dia bergantung juga pada jenis serbuk agar-agar yang kita gunakan. Sebab itulah pada mula-mula tadi saya suggest gunakan serbuk jeli. Kalau kita gunakan serbuk jeli, tekstur dia lebih lembut dan lebih kenyal. Dan jeli tu pula dia akan jadi lebih jernih berbanding kita gunakan serbuk agar-agar. Tapi tak apa, yang penting rasa dia memang sedap. Rasa agar-agar ni memang sangat refreshing sebab dia memang sangat lembut dan tak terlalu manis. Dia cuma manis pada air gula tu je. So kalau kita tak letak air gula tu banyak sangat, rasa dia memang just nice lah. Dan bila ada kacang tu pula, rasa dia memang sangat unik.
tak pernah pula terfikir boleh makan agar-agar dengan kacang kan? So kalau korang nak cuba sesuatu yang baru, boleh cuba resepi raindrop cake ni, resepi yang berasal daripada Jepun. Okey, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.